Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat dan ini berita utama 21 Rabiul Awal 28 Oktober. 14 ajaran sesat baru dilapor sejak Januari hingga September tahun ini. Juga wakil golongan anti vaksin belum beri maklum balas undangan kerajaan. Sebelum kita ke laporan utama, kami bawakan kepada anda visual lafaz syahadah seorang warga Filipina di bangunan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi petang tadi. Lebih menarik, dua wartawan berita Al-Hijrah disapa oleh wanita yang bernama Fatimah Aisyah itu untuk tampil menjadi saksi pengislamannya. Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there is no God except Allah, and I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Alhamdulillah. Mudah sebab dia pandai. Congratulations. Welcome to Islam. Kongsi Fatimah atau nama asalnya Joanna V kepada wartawan berita Al-Hijrah, Khadijah Faisal dan Zatil Husna Zaharulai, dia mula tertarik dengan Islam selepas pertama kali mendengar azan di Filipina. Katanya sejak dari itu, hatinya sayu dan mula berazam untuk lebih mengenali Islam. Fatimah mula berjinak-jinak mengenali Islam dan menyertai Persatuan Pelajar Muslim di Universiti di Filipina. Ia sekaligus membuatkannya nekat untuk melafaz dua kalimah syahadah. 14 kes ajaran sesat dilaporkan antara Januari hingga September tahun ini berbanding tahun lepas yang merekodkan 30 kes. Ajaran itu dikesan hasil laporan awam dan risikan penguatkuasa agama Jabatan Agama Islam Negeri melibatkan pemujaan salah, perbuatan atau ajaran salah serta doktrin palsu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata pihaknya menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menjalankan pelbagai pendekatan bagi menangani penyelewengan akidah umat Islam. Kita bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri dalam aspek penyelidikan mengenai ajaran dan doktrin yang meragukan atau disyaki menyeleweng daripada ajaran Islam. Yang kedua, mengadakan pertemuan dan sesi dialog secara tertutup bersama dengan kumpulan-kumpulan yang terlibat. Dan yang ketiganya, melaksanakan kajian secara menyeluruh dalam pelbagai aspek sebelum sesuatu ajaran atau doktrin itu diberi pandangan hukum oleh Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Selain itu, nasihat serta kaunseling diberikan kepada mereka yang terlibat bagi membantu mengembalikan akidah dan kehidupan mereka kepada kehidupan normal masyarakat. Senator Idris berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria di Dewan Rakyat pagi tadi. Sementara itu, dalam sidang sama, Senator Idris memaklumkan setakat Ogos 2021, pihaknya mengagihkan peruntukan berjumlah RM60 juta kepada 1,066 institusi pendidikan Islam yang layak termasuk sekolah tahfiz dan pondok. Bantuan itu merangkumi peruntukan RM100 juta yang diberikan secara one-off bagi tahun ini. Senator Idris menjelaskan baki RM40 juta dari keseluruhan peruntukan itu akan diberikan bagi membantu pengurusan dan pengoperasian institusi tahfiz yang terjejas. Walaupun bajet ini pada asalnya ialah dia diberikan kepada institusi tahfiz ataupun sekolah yang berdaftar. Namun begitu, oleh kerana keperitan yang dialami oleh mereka akibat daripada pandemik ini, maka dengan perbincangan secara peribadi dengan Menteri Keuangan, maka lebihan daripada 40 juta tadi boleh untuk disalurkan juga kepada sekolah-sekolah yang belum lagi daftar dan kita galakkan mereka itu melakukan pendaftaran. Sehingga 26 Oktober 2021, sejumlah 1,600 permohonan bantuan khas telah diterima, iaitu untuk baki 40 juta nanti yang akan kita berikan, dan sebahagian lagi juga kita akan berikan kepada mereka yang belum lagi mendapat
bantuan daripada soal infra. Tahun lepas, 100 juta ringgit turut diperuntukkan bagi tujuan sama. Daripada jumlah itu, 18.6 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah bantuan khas impak pandemik COVID-19 secara one-off, merangkumi bantuan sehari hidup berjumlah RM800 kepada guru warga negara di institusi tahfiz. Peranan da'i atau pendakwa dalam menyampaikan ilmu dilihat lebih bersifat dinamik dengan kemunculan pelbagai platform di media sosial. Ia secara tidak langsung menjadikan ajaran Islam yang sebenar dapat disebarkan dengan pantas, tepat, malah memberi impak mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebab tu saya kata tadi ialah media sosial ni Tuhan beri kepada kita peluang untuk kita nak melebarluaskan lagi dari segi audien dia, pendengar dia, berbeza dengan secara konvensional. Yang mungkin kalau hebat-hebat macam ada 3,000 orang ni apabila ni yang hadirnya kadang-kadang sampai ratus ribu, terutama di kalangan followers yang TikTok, di kalangan selebriti dakwah ni tadi. Maka sebab tu saya tekankan sangat aspek itu. Kerana yang keduanya, kerana pentingnya soal medsos ni, kerana zaman dunia hari ni orang balik dalam keadaan yang penat, letih, tak sempat nak hadir kuliah maghrib sebagainya. Beliau berkata demikian pada program Multaqada'i yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di Bangi siang tadi. Multaqada'i yang menghimpunkan 50 asatizah dalam negara ini bertujuan memberi peluang kepada da'i dan pendakwah untuk bertukar pandangan selain mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Antara barisan pendakwah yang hadir termasuklah Datuk Dr. Haji Fazil Kamsah, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Ustazah Isfadiah Dasuki dan Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah. Pelbagai maklum balas dan cadangan baik dilontarkan semasa program itu dan ia akan diusul dalam perbincangan hal ehwal agama yang diselia JAKIM. Usaha mengatur pertemuan antara Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan Wakil Kumpulan Anti-Vaksin masih belum berhasil. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, masih belum ada maklum balas diterima daripada wakil berkenaan selepas undangan dibuat. Datuk Dr. Nur Azmi memberitahu pertemuan itu penting kerana beliau bimbang berlaku salah tafsiran tentang vaksin. Malah pihaknya akan memberi penerangan sebaik mungkin supaya sebarang persepsi tidak betul dapat diperjelas. Saya sebut tu sebab nak bagi penerangan. Saya bimbang mereka mendapat maklumat yang salah ataupun persepsi yang salah, tanggapan yang salah. Tapi setakat ini tak ada yang respon dengan saya. Beliau diminta mengulas status cadangan dikemukakan dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini untuk mengadakan perjumpaan dengan kumpulan anti-vaksin yang masih dengan pendirian mereka menolak pengambilan vaksin COVID-19 yang ditawarkan secara percuma oleh kerajaan. Pertemuan yang akan turut membabitkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar itu dirancang bagi mengemukakan data klinikal yang sahih berkaitan kajian membabitkan vaksin kepada kumpulan anti-vaksin. Datuk Dr. Nur Azmi bercakap pada sidang media selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Triang 2 di Bera. Prihatin terhadap banjir besar yang melanda beberapa kawasan di Melaka dalam kejadian minggu lalu, Yayasan Nusofa tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa yang terlibat. Yang di-Ketua Yayasan Nusofa Ustaz Muhammad Hanif Hamid berkata, pihaknya menyumbangkan barangan keperluan kepada kira-kira 120 keluarga di Kampung Lubuk Kasau dan Kampung Tehil di Bemban Jasin. Ustaz Muhammad Hanif berkata misi berkenaan merupakan tanggungjawab sosial Yayasan Sofa dalam menyantuni masyarakat yang terkesan sekaligus meringankan beban mereka selepas melalui saat getir bencana alam berkenaan. Katanya ini membuktikan Yayasan Sofa tidak hanya menumpukan kepada pendidikan ma'had tahfiz dan turath semata-mata, sebaliknya turut mengambil berat hal ehwal kebajikan masyarakat setempat termasuk yang terlibat dalam bencana. Inilah usaha kami untuk membantu kebajikan masyarakat dan juga kebajikan khususnya yang ada di kalangan mereka pun ada anak-anak yang masih sekolah dan sebagainya. Jadi kami letakkan di sana di samping kebajikan untuk bantu meringankan dalam dari segi sudut-sudut bahan bantuan makanan dan sebagainya. Kami berikan juga bantuan dari sudut pendidikan seperti alat tulis, buku, dan inilah matlamat kami. Dan inilah yang moto yang kami selalu war-warkan. Mangsa-mangsa banjir yang ditemui meluahkan rasa syukur apabila ada pihak yang sudi tampil membantu meringankan beban yang ditanggung mereka.
Terima kasih kepada Yayasan Sofa atas keprihatinan dia untuk bantu kita masa bangsa banjir lah. Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah dapatlah kan bantu mana-mana yang ni terkesan kan. Saya memang kali ini terasa juga hati kan. Sumbangan daripada Yayasan Sofa ni, beri sumbangan, beri bantuan. Memang saya kata inilah kali pertama. Saya pujilah. Itu yang terbaik. Saya puji, itulah yang terbaik. Yayasan Sofa memang terbaik. Dia membantu saya. Inilah kali pertama yang datang. Yang datang dengan saya kat sini. 30 lebih tahun saya duduk dalam kampung ni. Sementara itu, hampir 8,000 kes tangkapan ular melibatkan pelbagai spesies telah direkodkan APM Terengganu sejak Januari hingga Oktober tahun ini. Pengarahnya, Lieutenant Colonel Muhammad Rosman Abdullah berkata, tangkapan paling banyak adalah melibatkan spesies ular sawa dan ular senduk. Kata Muhammad Rosman, pihaknya menjangkakan kes tangkapan reptilia itu akan meningkat sepanjang peralihan monsun timur laut tidak lama lagi. Katanya hidupan liar itu akan keluar mencari lokasi baru susulan habitat mereka diancam banjir dan kebanyakan kes direkodkan itu membabitkan kediaman penduduk. Seperti yang kita sedia maklum, apabila berlaku banjir, habitat ular ni akan terancam dan terkesan. Jadi binatang-binatang ni akan keluar mencari kawasan perlindungan baru dan kalau mengikut rekod dia akan mencari rumah lah. Sementara itu, Muhammad Rosman berkata bagi menghadapi banjir akan datang, lebih 580 pusat pemindahan sementara PPS banjir disediakan dengan 80% daripadanya melibatkan bangunan sekolah. 550 anggota bersama aset termasuk bot bersedia digerakkan bagi menghadapi peralihan monsun timur itu sekiranya bah melanda. Jika ada mangsa bergejala dan positif COVID-19, mereka akan dipindahkan ke bilik rawatan khas di PPS atau ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Selepas ini, kaki terkena bilah kipas enjin bot tekong cedera. Menjelang pembentangan bajet 2022 esok, pelbagai teka-teki dan jangkaan dibangkitkan berhubung inisiatif kerajaan dalam menyusun strategi membangunkan semula negara. Antara yang mungkin menjadi perhatian perkara berkaitan subsidi kepada rakyat. Jadi di talian Skype ketika ini kita bersama penganalisis ekonomi iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali bagi mengulas jangkaan pembentangan bajet esok. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Baik Prof, hanya dua soalan saya. Yang pertama, hampir 2 tahun kita berdepan krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19, perbelanjaan dan hutang negara meningkat. Jadi mampukah kerajaan meneruskan agenda memberi atau menambah subsidi kepada rakyat? Silakan Prof. Okey, dalam konteks kita lihat kepada pendapatan dan juga perbelanjaan negara, disebabkan oleh kita mengalami COVID-19, kita telah mengalami banyak perbelanjaan yang perlu dilaksanakan. Tapi pada waktu yang sama, pendapatan kita agak berkurangan, terutama dari segi konteks pendapatan daripada hasil petroleum. Kalau kita lihat dalam hasil petroleum pada tahun 2021 dan 2020 adalah sangat rendah disebabkan harga minyak mentah telah menurun dengan sangat banyak dan ianya telah berkurang sehingga $40 sebarrel pada tahun 2020. Disebabkan itu pendapatan negara agak berkurang dari segi konteks hasil petroleum. Dan apabila kita melihat dalam konteks pemberian subsidi ini, kita masih lagi kalau kita lihat dalam kita punya bayangan belanjawan yang akan dibentangkan nanti, kemungkinan fokus besar adalah 3 fokus besar iaitu perbelanjaan tentang COVID-19, perbelanjaan tentang pembangunan ekonomi ataupun penstrukturan ekonomi, pemulihan ekonomi, dan yang ketiganya ialah tentang bantuan sosioekonomi untuk rakyat. Dalam konteks ini banyaklah perlu kita lihat subsidi-subsidi yang sedia ada, perlu diteruskan untuk membantu rakyat untuk meneruskan kelangsungan hidup dan juga untuk
membantu mereka untuk bangun kembali daripada terkesan daripada kesan pandemik COVID-19 ini. Baik Prof, subsidi minyak antara yang tertinggi diperuntukkan kerajaan dalam pembentangan bajet. Jadi jika berlaku peningkatan harga minyak, adakah wajar subsidi minyak bersasar dilaksanakan atau mungkin ada cadangan-cadangan lain yang dirasakan sesuai Prof? Dalam konteks kita kena lihat pada waktu tahun 2020 dan 2021 harga minyak adalah di sekitar dalam $40 sebarel. Okay, dan pada waktu kini harga minyak telah meningkat dengan banyak, hampir 100% meningkat kepada $80 sebarel. Dan peningkatan harga ini adalah disebabkan oleh permintaan dan juga disebabkan oleh pemulihan ekonomi di peringkat global. Harga minyak telah meningkat ke paras yang lebih tinggi dan hampir telah memecah paras tertinggi sebelum tahun 2020. Justru itu apabila harga minyak mentah global meningkat, secara langsungnya dia akan meningkatkan harga jugalah harga minyak di pasaran negara Malaysia seperti harga minyak di dalam petrol, pam dan sebagainya. Justru itu kalau kita lihat dalam konteks ini, satu, pendapatan negara mungkin akan bertambah disebabkan oleh peningkatan harga minyak mentah di pasaran global. Dan yang keduanya, apabila harga minyak mentah ini meningkat, maka harga minyak untuk rakyat untuk membelikan petrol dan sebagainya mungkin juga akan meningkat disebabkan kaedah apungan yang dilaksanakan oleh kerajaan beberapa tahun lepas. Justru itu sama ada kita perlu untuk memberikan subsidi bersasar ini, saya rasa perlu dilihat mekanisme ini untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan seperti golongan B10, B20, B30 dan B40. Dan ini perlu kerana minyak ini adalah satu keperluan kepada mereka untuk mereka pergi kerja dan juga untuk memastikan kelangsungan hidup. Okey, baik. Terima kasih Prof atas perkongsian. Itu dia tadi Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali mengulas jangkaan menjelang pembentangan bajet 2022 esok. Baik, kita ke laporan seterusnya. Kenaikan gaji dan lebih banyak peluang pekerjaan itu antara keluhan yang biasa didengari daripada golongan belia di Malaysia sepanjang tahun ini. Jadi sempena pembentangan belanjawan 2022 esok, golongan muda mengharapkan ada sinar yang lebih baik buat mereka di samping meneruskan semangat membantu negara dalam menuju endemik. Wartawan Hanisa Hasanuddin mendalami hasrat anak muda. Tahukah anda sehingga suku kedua tahun 2021, kadar pengangguran belia yang berusia 24 tahun ke bawah adalah sebanyak 11% ataupun 283,100 orang. Manakala dari segi penengah dan juga purata gaji menunjukkan penurunan daripada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya. Dan semestinya, dua perkara tersebut berkenaan gaji dan peluang pekerjaan menjadi perihal utama yang diharapkan belia dalam belanjawan 2022 nanti. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia tersebut, saya meninjau sendiri luahan sebahagian belia di sekitar ibu negara termasuk dalam kalangan mereka yang terlibat dalam gig ekonomi. Meskipun bersyukur kerana mempunyai kerja, namun mereka mengharapkan agar gaji minima dinaikkan untuk menampung kehidupan seharian terutamanya di kawasan bandar. Harapan saya mengharaplah supaya peluang pekerjaan tu lebih mudah untuk diceburi dan mungkin dari segi faktor tapisan tu dipermudahkanlah untuk warga negara kan. Sebab di mana kadang-kadang kita memang nak bekerja tapi sebabkan gaji yang ditawarkan tu agak kurang menarik di mana di kawasan-kawasan bandar. Bagi saya keadaan belia dekat Malaysia ni cuma pada kekurangan pada gaji. Gaji mungkin kalau dinaikkan sikit mungkin boleh menampung dengan cost living KL yang boleh orang sedia tahu sekarang semakin tinggi, dan kalau kenaikan gaji tu mungkin akan dapat bantu sikitlah. Selain itu juga kami memohon daripada kerajaan untuk mempertimbangkan dan juga untuk menurunkan kadar rate untuk kenderaan awam, pengangkutan awam supaya kami lebih mudah untuk bergerak, supaya perbelanjaan kami dan juga pendapatan kami itu seimbang penggunaannya.
Suara harapan para belia itu turut disokong sendiri Presiden Majlis Belia Malaysia MBM Julfitri Johar. Katanya telah tiba masa belia kini diberi gaji yang disifatkannya bermaruah. Justeru beliau mengharapkan agar kerajaan dapat menaikkan gaji minima serta memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan daripada semua sektor di dalam pembentangan belanjawan 2022 itu nanti. Justru itu kita mengharapkan kerajaan pada belanjawan 2022 akan terus memfokuskan kepada penciptaan banyak lagi peluang-peluang pekerjaan yang memberikan gaji yang setimpal yang disebutkan sebagai gaji bermaruah. Juga kita menggesa kerajaan juga terus memberikan bantuan tunai kepada belia dan rakyat Malaysia supaya mereka boleh berbelanja untuk menyara sara hidup mereka dan sekaligus dapat merangsang ekonomi. Julfitri menaruh harapan agar dengan pemberian gaji setimpal itu nanti, ia mampu mencapai matlamat kerajaan di dalam rancangan Malaysia ke-12, iaitu untuk mendapat purata pendapatan isi rumah yang dianggarkan sebanyak RM10,000 sebulan pada tahun 2025. MBM pula tambahnya mengharapkan kerajaan memberi tumpuan melalui satu peruntukan yang signifikan dalam menangani masalah kesihatan mental yang dilihat semakin membimbangkan dalam kalangan generasi muda, lebih-lebih lagi pasca pandemik. Beliau juga berharap agar kerajaan meneruskan program-program latihan untuk belia bagi memastikan belia Malaysia mempunyai kemahiran dan daya saing yang tinggi. Kita juga sudah tentu mengharapkan sebagaimana dalam pakej-pakej yang diperkenalkan sebelum ini, peluang-peluang latihan peningkatan kemahiran, upskilling, reskilling ataupun cross-skilling ini akan diteruskan supaya anak muda kita boleh mengambil peluang untuk meningkatkan kemahiran insaniah mereka. Dan juga kita mohon supaya fokus terus diberikan kepada kemahiran TVET, hard skill. Ini penting untuk kita memacu negara kita menjadi negara yang dipacu oleh kekuatan TVET. Julfitri dalam pada itu mengingatkan para belia di Malaysia agar tidak hanya mengharapkan kerajaan semata-mata. Sebaliknya, golongan itu perlu bijak mengambil peluang di depan mata terlebih dahulu dan memanfaatkan sumber dan kelebihan yang ada pada diri sendiri untuk bertahan ketika ekonomi negara berdepan ketidakstabilan ketika ini. Hanisah Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Terpaksa menahan sakit lebih sejam selepas kaki mengalami luka yang parah akibat terkena bilah kipas enjin bot. Itu yang dialami seorang tekong bot kelas C selepas insiden berlaku di kedudukan 6 Batu Nautika dari Muara, Kuala Kedah. Tekong berkenaan Said Tong Te Sutam, 53 tahun, seorang warga Thailand cedera parah di kaki ketika melepaskan tali yang terbelit pada kipas enjin. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui pemilik bot memaklumkan pekerjanya cedera parah. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa dilihat sedang tersandar di dinding bot sambil menahan kesakitan. Mangsa turut dibantu rawatan awal. Lelaki itu kemudiannya dibawa ke jeti feri penumpang Kuala Kedah sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Baik, selepas ini bot canggih bakal meriahkan sungai di Amsterdam. Alhamdulillah bertemu kembali. Industri pelancongan di Turki kembali bernafas dengan pembukaan negara itu kepada pelancong antarabangsa. Menerusi inisiatif Safe Travel, Turki menjanjikan pelancongan yang selamat dengan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Dari Istanbul, Turki, Adi Akmal Shahrum melaporkan. Tidak lama dahulu, kawasan pelancongan ini lengang ukuran pelaksanaan lockdown akibat COVID-19 dan kita tahu Turki antara negara yang terjejas teruk akibat wabak itu. Jadi apa yang boleh saya gambarkan di sini ketika ini, Istanbul hampir kembali normal. Kedai-kedai, kafe dan juga pusat beli belah dibuka dengan kapasiti penuh. Dan kawasan tumpuan seperti Masjid Hagia Sophia ini kembali hidup dan meriah dengan kedatangan pelancong tempatan dan juga pelancong antarabangsa. Dan media di sini juga memaklumkan kadar tempahan hotel hampir penuh
walaupun musim sejuk semakin hampir, kerana lazimnya kebiasaannya ketika musim sejuk permintaan adalah rendah kerana ia bukan waktu puncak. Dan untuk melancarkan lagi industri pelancongan di Turki yang baru saja dibuka ini, kerajaan Turki melancarkan kempen Safe Tourism yang mana SOP pencegahan COVID-19 dilaksanakan dengan tegas demi keselamatan pelancong, dan hotel-hotel juga ada memaparkan sijil ini. Di sini pelitup muka wajib dipakai ketika menaiki pengangkutan awam seperti tram dan juga di lapangan terbang, dan pihak berkuasa amat tegas mengenai perkara itu. Bagaimana ketika di tempat-tempat awam lain pelitup muka tidak diwajibkan, namun ia digalakkan. Pun begitu, penjarakan fizikal perlu dijaga dengan sempurna. Satu lagi perhatian saya di sini, terdapat banyak tempat yang menawarkan ujian saringan COVID-19 termasuk di hotel-hotel. Jadi ini untuk memudahkan lagi pelancong-pelancong untuk menjalani ujian saringan sebelum berlepas ke negara mereka, ke negara yang lain. Baik, bagaimana pula dengan kemasukan pelancong dari Malaysia pula? Bagi rakyat Malaysia yang telah lengkap vaksinasi, mereka tidak perlu menunjukkan bukti negatif ujian PCR di pintu masuk imigresen Turki. Mereka hanya perlu menunjukkan dokumen bukti vaksinasi penuh yang boleh dicetak daripada MySejahtera. Bagaimanapun anda diingatkan untuk mengambil juga ujian PCR 24 jam sebelum berlepas kerana kebanyakan penerbangan memerlukan bukti negatif ujian PCR sebelum menaiki pesawat. Dengan itu, sekian saja laporan saya, Adi Akbar Syarov dari Istanbul, Turki untuk Berita Al-Hijrah. Dan seterusnya saksikan rangkuman berita antarabangsa pilihan. Di Belanda, tidak lama lagi sungai-sungai akan menjadi medium pengangkutan air penting apabila lebih banyak bot tanpa pemandu akan digunakan. Digelar robot, bot berkuasa elektrik ini dijangka akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi mengelak kesesakan lalu lintas di daratan, khususnya di Amsterdam. Juga 20 minit hujan batu melanda Adelaide, Australia memaksa penduduk tempatan mencari perlindungan. Tidak kurang juga yang turut membuat aduan kerosakan kenderaan akibat cuaca buruk berkenaan. Bulan depan, lapangan terbang di Thailand dijangka kembali sesak dengan pelancong dan orang ramai. Justru satu latihan diadakan sesama petugas lapangan terbang dan anggota keselamatan sebagai persediaan menjelang pembukaannya kepada pihak luar. Pelancong yang lengkap divaksin dari 46 negara dijadual tiba di Bangkok untuk melancong dan urusan-urusan lain. Akhir sekali, rakaman drone berjaya memberikan gambaran sebenar letusan gunung berapi Cumbre Vieja. Gunung berapi ini dilihat aktif minggu ini. 30 gegaran dikesan sejak ia meletus 19 September lalu. Setakat ini belum ada tanda letusan akan berakhir. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan ketinggalan siaran langsung dengar jam 9 malam ini bersama hos Izwan Azir Saleh dan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Kali ini dengan topik Orang Ketiga, Ibu Mentuaku. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.